Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kekal tenang sentiasa berselawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Okey, di mana sikit ada satu kesempatan kat sini untuk Saga Effect Lab, di mana customer ni dia minta review tentang kereta dia. Walaupun review yang sikit buat ni memang sikit nak bahan customer ni. Bukan pengguna kereta tapi untuk customer ni sahaja. Di mana kereta dia ni setelah sekian lama lah sebenarnya. Penyakit ni dia alami dah setahun. Dekat-dekat setahun dia kata apa yang dia buat memang sikit akan salahkan customer ni. Lah orang lain nak pakai kereta, kau nak pakai kereta juga. Bila dah rosak macam ni kau mula pening kepala. Benda yang tak patut tukar kau tukar semua. Padan muka. Nampak? Bukan itu yang Siki maksudkan. Siki minta maaf. Okey. Di mana kereta ni datang kat Siki, dia towing terus. Dia towing. Pak mendarat kat sini. Okey, bila dia mendarat kat sini kita turun. Kita start kereta memang betul, tak hidup. Ni tak hidup. Okey. Perkara asas yang Siki kebiasaannya tanya dekat customer, Siki akan tanya dia sebelum ni ada buat apa. Benda ni dah lama ke terjadi. Itu benda yang asas. Bukannya komen tu tanya lebih kurang macam tak. Dia cuma dia nak tangkap satu benda tu. Tak nak korang bazir duit. Itu yang pertama. Nak mempercepatkan proses untuk cek. Untuk cek ni kena ada ilmu. Sebab tu lah. Kadang-kadang ada separuh kedai untuk cek. Diorang dah cas siap dah. Sebab ilmu tu lah. Tapi buat masa sekarang ni sikit kekal tenang je dulu. Okey. So sekarang ni dia datang tak hidup. Kita start. Okey, basic kita kena pasti dua perkara dulu. Yang pertama, api. Api spark plug daripada coil plug ni. Ni coil plug dia ni keluar api. Kita kena pasti benda basic dulu. Api spark plug keluar. Ya, memang keluar kereta ni. Spark plug, api keluar cantik. Lepas tu kita akan check dia punya fuel pump. Fuel pump lagi senang. Kita on kunci dengar. Teng, tek. Bermakna fuel pump tu jalan. So kita nak kepastian lebih detail lah. Kadang-kadang mana tahu fuel pump tu pressure lemah tak kuat ke. Betul. Kita akan buka daripada fuel rail bahagian depan. Fuel rail tu ada kat sini. Ni pipe untuk injector. 1342 1342 1342 tempakan dia tu. So dia akan masuk kat sini. So bila kita cabut, kita on je switch. Dia bukan keluar ikut sini, ni masuk. Untuk kereta ni tak ada keluaran untuk keluar return pipe tak ada untuk FLX ni. Kalau Persona ada. Betul. So sekarang ni kita buka memang dia keluar petrol yang kuat, tapi disebabkan kalau boleh korang bukan tak boleh buat sebenarnya. Korang kena hati-hati sikit sebab korang melibatkan start kereta dan juga korang buka pipe. Tak boleh korang terlampau lama nanti terkena bahan-bahan percikan api dan sebagainya, boleh menyebabkan kereta terbakar. Yang penting ilmu. Korang kena ada basic knowledge betul-betul baru korang boleh buat sedikit. Okey, sebab tu sikit ingatkan beli spana boleh, tapi kena dapatkan ilmu dulu. Okey. So bila minyak petrol dalam keadaan cantik dan juga api dalam keadaan cantik, make sure enjin ni mesti boleh hidup. Okey, perkara nombor 3 yang sikit check, walaupun dia tak menceritakan tentang timing belt dia baru tukar dan seakannya, sikit sebagai pemain kita akan check untuk timing marking dulu. Timing belt, mana tahu gigi 2-3 hilang ke. Bila gigi timing belt lari, menyebabkan dia punya timing set marking dia akan lari. Bila lari, so mampatan tak ada. So menyebabkan kita tak boleh hidup. Macam ni juga. Tapi bila sikit selidik balik ke owner cakap dulu dia rasa jacking kereta dia tak kuat tau. Dia rasa macam lepas tu makin lama dia macam last kali sampai tahap macam ni dia jadi, sebelum datang kat sikit dia jadi 3 silinder tau. Lepas minyak terus enjin mati. Sampai tu tahap start langsung tak hidup terus. Okey, bila sikit check timing belt dia gigi cukup. Untuk timing belt tak ada satu lari marking pun. Dalam keadaan cantik. So bermakna kalau cantik, make sure lah yang timing atas dengan bawah dalam keadaan cun. Itu konsep kerja dia. Asas basic benda yang korang kena check dulu. Okey, selepas pada tu sikit akan kita tengok dia punya sistem pembakaran. So itulah lah penamat untuk kereta ni. Bila kita menggunakan pressure test untuk piston. Sekejap, tunggu sini Ram.
Tu kereta apa? Hantar barang ke apa? Okey, ni ada pressure test kat sini. Okey, so cuba tengok dekat-dekat kat sini. Bila kita menggunakan pressure test ni, dia akan dapat sampai ke, dia kebiasaannya kalau kereta yang cantik, dia 120 sampai 150. Dia range ni dalam keadaan cantik, kereta tu mesti boleh hidup. Kereta tu mesti boleh hidup kalau 120 sampai 150. Macam contoh kereta ni, piston nombor 1 dia naik sampai 80. Piston nombor 2 dia naik berapa yang lagi teruk, 60. Piston nombor 3 dia naik dalam 110. Maknanya 110 tu dia ada mampatan dah tu. Betul. Piston nombor 4 dia okey, cantik. So sikit suspek kereta ni, dia ada 2 sebab. Sebab yang pertama, sikit biasa ingatkan, itu adalah daripada head gasket ni, metal gasket ni. Kebiasaannya ada masalah daripada head gasket. Kadang-kadang nombor 1 dengan 2 dia boleh putus bahagian tengah ni. Bila putus bahagian tengah, pressure antara 2 ni akan jadi kurang. Sebab 3 dengan 4 cantik. Kadang-kadang dia akan jadi 2 dengan 3, kadang-kadang 3 dengan 4. Tapi apabila sikit buka kereta ni, head gasket dalam keadaan cantik. So sekarang ni bukan adalah masalah dia. Bermakna kereta ni tak pernah ada masalah overheat. Okey. Untuk sejarah kereta ni, memandangkan kalau kita tengok daripada pembukaan head gasket ni, daripada kilang sampai sekarang, tangan sikit orang yang pertama angkat silinder head. Benda ni silinder head. Nampak kan? Okey dah. Sikit orang pertama yang angkat silinder head ni. Sebab apa? Sikit kau ni, pomen lain pun boleh beli gasket ni. Dia pun boleh tukar macam ni. Betul. Pomen boleh dapatkan master gasket. Pomen mesti dia akan letakkan gam daya ataupun spray cooper. Tengok atas workshop dia. Nak tak nak mesti dia orang akan letak. Dia orang letakkan confidence sepenuhnya kepada gam-gam yang ada kat gasket ni. Jarang pomen buat kerja gitu. Tapi kebiasaannya semua pomen tak nak ada kebocoran minyak ataupun air. So dia akan letak gam. Kalau kita tengok daripada gasket ni, memang original daripada kilang lah. Ni gasket original ni. Barang rare ni. Okey, kita biasa belajar daripada zaman-zaman sekolah sikit dulu. Kalau automotif dia ada sistem masukkan. Masa korang belajar sekolah, kalau automotif ni, dia orang akan belajar angin masuk, betul, sistem mampatan. Lepas mampatan, dia akan sistem letupan power. Sistem letupan, dia tembak piston ke bawah balik. Lepas tu yang last kali, sistem apa? Keluar, exhaust keluar. Itu 4 perkara tu, walaupun korang tengok kat buku, cuma minyak masuk, mampatan, terbakar, lepas tu keluar exhaust. Itu. Tapi benda ni, untuk korang dapatkan sebuah penyakit ataupun law kerja, korang kena asas 4 perkara ni. Jangan kata tak penting amali tu. Benda tu basic untuk korang faham. Okey, so sekarang ni, bila sikit dah angkat head kereta Saga FLX bukan turbo ni. Okey, bila sikit dah keluar kat sini, sikit dah pati. Bila sikit dah buka, dia nombor berapa semalam Tak apa, sikit ada komponen untuk test ni. Kebiasaannya, cuba tengok kat sini, Dam. Kebiasaannya, kalau kita tengok pembakaran dalam keadaan macam ni, nampak nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4. Sikit malas cuci lagi. Dia macam ada macam kerak-kerak kuali, dia ada minyak-minyak. Nombor 1. Ni nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4. Dia macam ada basah, macam apa nak cakap, petrol tu dah banjir kat situ. Sedangkan sistem yang tengah dia buat tu, sistem letupan. Letupan tu bermakna piston tu jatuh ke bawah. Tapi disebabkan masa letupan tu juga, petrol tu boleh masuk ke sistem pembakaran. Faham tak ni? Kalau sikit-sikit lebih kan korang mula pening kepala. Itulah masa tu dia ada macam timing top kurang cantik, kereta lemau, tak ada power dan sebagainya lah. Pening kan kepala nak cerita gitu. Okey, so kat sini, sikit kebiasaannya menggunakan petrol. Sebab petrol adalah komponen-komponen yang paling nipis benda yang halus. Sikit ada kat sini. Okey, cecair ni. So ini adalah petrol. Jangan tiru kat sini kat rumah. Bismillah. Steam terus. Okey, sikit masuk dulu. Ada tak? Ada.
Semalam ada, ini tiba-tiba tak ada. Mampus lah macam ni. Okey. So kalau kita tengok kat sini, okey, dah nampak kan. Bila korang dah nampak, korang jangan lupa untuk apa? Sendal sekejap lah. Okey, dah nampak kan. Cuba tunjuk betul-betul. Tunjuk sekejap Nak ambil pistol angin sekejap. Tengok kereta. Weh, tengok kereta weh. Kita ni kerja-kerja pegang spana, kurang sikit tengok kereta. Okey? So sekarang ni kalau kita tengok memang kuat tu, padu tu bocor dia. Lalu sikit lah, kau tengok lah. Ni teruk. Ni pun teruk ni, bocor ni. Oh, ni teruk, nombor 2, nombor 3 ni teruk ni. Ni kalau sikit tengok ni bahagian exhaust manifold. Maknanya angin keluar, bukan angin masuk Kalau korang tengok betul-betul kat sini, sepatutnya dia dalam keadaan kering macam ni. Dia nak kering, tapi sebenarnya cuba tengok dekat-dekat dalam. Cuba tengok. Oh, dia ada lembab-lembab juga bahagian atas ni. Ni dalam keadaan tak cantik ni. Ini kalau ikutkan ni 50% daripada 100%. Kalau macam ni jap. Kalau tengok ni pun ni kategori 80% sahaja ni. Takut biarkan lama dia akan bocor juga. Macam ni memang bocor, ada kebocoran. Yang ni memang teruk sekali. Ni teruk ni. Teruk ni. Sekejap terus basah nampak. Bocor. Bermakna dia leaking. Sistem pembakaran tu dia macam bocor. Sistem pembatan dah tak ada dah. Okey, lepas tu tengok yang ni juga. Teruk ke ni? Santai betul buat video macam tu kan. Bukan susah jadi content creator ni. Nampak ni, nampak. Teruk ni macam ni. Ni teruk ni, tak boleh macam ni. So bila terjadinya penyakit-penyakit kebocoran daripada valve ni, dia akan menyebabkan kereta tu akan jadi macam timing idling tak cantik Selalunya idling kita, kebiasaannya dia akan maintain dalam 800. Tengok atas jenis kereta, dia tak semua kereta sama. Ada kereta-kereta moden sekarang yang canggih, kau tahu RPM dia berapa? RPM dia sampai 500 pun tak gegar enjin, korang tahu. Janganlah sama dengan kancil. Kancil tak boleh 500 RPM. Hybrid. Tak boleh hybrid semua tak boleh, jangan samakan. Macam ni sepatutnya 800 RPM dalam keadaan cantik. Enjin tu tak bergegar, tak ada apa pun, cantik je. Okey, so bila ada kebocoran macam ni, dia akan menyebabkan pembakaran untuk idling memang tak cantik. Bila tak cantik, kita kena solvekan penyakit ni. Tak kira lah owner ni okey, macam owner ni apa yang dia buat, dia ada buat spark plug. Okey, Siki akui lah, bila ada kebocoran macam ni, spark plug mesti akan cepat condemn. Laju keluar, rugi petrol. Okey, spark plug akan cepat mati. Jek Dam, jangan tunjuk ini Dam. Jangan tak suka tengok-tengok minyak tumpah-tumpah ni. Siki ni naluri rasa-rasa korang ni memang macam tu. Okey, so kita akan tengok pula side sebelah minyak masuk, intake manifold. Siki pakai petrol bukan sebab dengki Siki kaya. Siki nak buat video je. Kalau tak pakai air lebih kurang lah. Melainkan kita dah buat lepas grand buff, boleh ke pakai petrol lagi, cun buat kerja. Macam-macam teknik-teknik orang pakai. Pakai angin ada, pakai lampu ada dan sebagainya lah. Ada marker, pakai marker. Macam-macam teknik dia orang untuk kena pasti sebenarnya. Ni basic asas yang mudah sangat korang tengok lah. Nampak petrol tu keluar. Okey, kalau kita tengok kat sini nombor 4 pun bocor juga. Teruk sangat kereta ni. Nombor 4 banjir tu Okey, dalam keadaan valve free macam ni, ditolak oleh batang spring valve, dia akan tertutup dalam keadaan cantik. Melainkan kita nak test macam ni, ada camshaft. Ada camshaft lah untuk twin cam ni. Kalau ada camshaft, korang tak boleh check dalam keadaan macam ni. Boleh juga kalau dia cun, tapi kebanyakannya pomen ni yang berpengalaman dia akan buka so bocor mempat pun teruk. Okey, so macam kereta ni, kompres dia tak cukup. Bila tak cukup, boleh menyebabkan enjin dia tak boleh hidup. Sampai tahap tak boleh hidup terus, dia bocor teruk. Okey, untuk kereta ni, apa yang Siki akan buat untuk kereta dia ni, nanti Siki akan bahan kat owner. Macam contoh kereta ni, Siki akan
pergi buat pengesahan heat ni, sama ada heat ni selain daripada kebocoran ni, boleh jadi simptom lain, boleh jadi heat ni crack ke, kita tak tahu. So kita akan hantar ke machine shop akan buat pengesahan. Mana tahu ada kebocoran, nanti dah siap pasang tahu ada kebocoran air lah, minyak campur air lah, ke barang kalian tu ada. Sebab tu basic lah. Kenapa cakap? Teruk sangat ke? Tak teruk. Boleh settle tak? Boleh ke? Jangan tanya aku. Aku pergi tengok carta tu, aku paling bawah sekali. Jangan tanya, aku tak pernah pandai sangat sebenar. Hai bang. Okey, cakap boleh. Okey. So sekarang ni apa yang sikit buat, sikit akan hantar machine shop untuk test pressure heat ni. Korang boleh tengok kat Google, kat YouTube ada orang buat test pressure. Sikit malas nak pergi machine shop lah tunjuk video tu berbagai lagi pun bukan kerja korang nak tengok benda tu. Cuma korang nak tahu benda proses yang dia buat tu. Okey, lepas tu kita akan buat grand valve balik. Valve ni kita akan buka balik dia punya spring, klip-klip bagai-bagai semua, kita akan buat grand valve lah. Sama ada menggunakan grey ataupun menggunakan tangan. Make sure dia tak ada kebocoran. Okey. Sikit, kereta ni ni pertanyaan sebenarnya, pertanyaan yang muskil kepada pengguna-pengguna kereta. Kenapa kerap sangat untuk enjin Campro ni valve dia bocor? Jangan kata spring patah tu kurang sangat persen dia, tapi valve bocor ni. Okey, kita kena ingat daripada kilang the engineer orang dah cipta semua ni. Okey, lepas tu permukaan yang pertama bukan sikit cari kesalahan. Cuma kelemahan dia daripada valve tu kecil. Valve tu kecil sangat. Kecil, nipis, diet. So dia tak tegak macam kita Wira dulu. Okey. Nombor 2, disebabkan kaki lenjan. Okey. Kaki lenjan. Kebiasaannya valve bocor ni kaki lenjan. Okey. Nombor 3, kalau korang tengok dalam YouTube mana-mana channel ke, diorang buat kat machine shop bagai-bagai daripada kilang buat pemasang enjin pun, diorang tak ada macam kerja macam pomen grand valve ni. Tak ada grand valve ni. Korang tak payah carilah. Jangan kata heat gasket diorang tak ada letak gam. Memang diorang tak akan letak gam. Korang panggil diorang tak letak gam pun, diorang tak akan letak gam. Macam grand valve diorang hanya packing tapi adalah ukuran dia. Tapi diorang hanya memang letak macam tu lah. Kata letak bodoh gitu je lah. Biasa adat lah untuk kerja-kerja diorang. Tak ada ni korang, kalau contoh korang ambil head baru, korang beli head baru, kita buka spring dia, korang tak ada memang tak akan ada kesan benda tu bergosok. Memang tak akan ada. Tapi dia sebenarnya dalam keadaan permukaan tutup dalam keadaan cantik, yang tak pernah usik, yang tak pernah guna pakai lagi, memang akan okey. Tapi untuk jangka tempoh yang panjang memang tak boleh untuk rembat. Tapi bila kita dah buat grand valve semua, korang boleh lenjan sikit lah. Dia bocor halus je sebab dia tak grand valve. Sebab kalau grand valve ni, kalau korang tengok dekat dia punya kepala valve tu, kepala valve bibir-bibir dia tu, dia dalam keadaan cantik, dia macam bergigi tau. Sebab tu dia kurang masalah kebocoran tu macam ni. Okey. Bila kita buat grand valve balik, betul kita akan test balik petrol. Kalau tak ada kebocoran, kita akan cuci bersih balik lah. Adat kerja lah. Sebab tu orang bayar, tak ada masalah pun. Okey, macam spark plug dia sikit. Abang baru tukar lah spark plug ni, kenapa kau nak tukar lagi? Okey, kalau ikut prosedur asal, bila kita dah buat masalah kereta ni, pembakaran spark plug, sistem pembakaran, kita nak dalam keadaan paling cantik. Sebab sebelum ni kereta ni tak hidup, disebabkan spark plug tu mati, ditembak oleh petrol. Petrol tu tembak, nanti power daripada spark plug tu dah condemn. Dia tak cukup power. Nanti kita 3 silinder lagi. Man, kenapa kau tukar spark plug lama? Allah, tengok macam cantik. Memang cantik. Tapi dia dah mati disebabkan petrol itu. Itu pengalaman. Okey, so sebab spark plug tak mahal mana pun. Okey, so bila kita dah buat pemasangan balik, kita set elok-elok balik. Macam kereta dia ni, dia nak buat timing belt sekali dengan sikit. Dia nak buat engine mounting sekali dengan sikit. Dia nak buat balik flush balik, nak buat sistem air pahit-pahit dan sebagainya lah. Tapi sebelum tu, berapa minit dah agak? Panjang lagi ni 20. Okey, macam contoh kereta ni, apa yang owner buat sebelum datang bengkel sikit, owner ni buat, yang pertama dia tukar apa? Dia tukar spark plug. Okey lah tu. Sebab kalau jacking ni kebiasaannya memang spark plug. Tak semestinya jacking tu valve bocor. Kadang-kadang spark plug. Benda basic paling murah dulu. Kita kalau test pressure, betul-betul tak ada pressure, baru kita angkat head. Itu prosedur kerja. Bukannya tak ada check apa. Oh ni silinder head ni. Head ni macam ni kita boleh buat balik, tak ada masalah. Cuma sekarang ni dia buat spark plug,
Lepas tu dah buat benda ni. Throttle body made in China. Okey, dia tukar throttle body baru, nampak cantik sangat. Sebab apabila buah bocor, idling kereta tak cantik. Apabila tak cantik, orang akan tukar benda ni. Sedangkan hakikatnya sistem pembakaran kereta ni tak cantik. Tukar berapa ratus? 700, 800, tak lawa sikit. Dia dah tukar dah pun. Okey, ada tukar. Yang lama bagi sikit lah, sikit jual lah. Benda elok, nak tukar apa-apa. Okey, so sekarang ni throttle body dia tukar, fuel pump dia tukar, crank sensor dia tukar, cam sensor dia tukar. Tukarlah, habis semua pun memang tak akan soft selagi mana sistem pembakaran tak dapat dalam keadaan cantik. Bukan cerita fire order api-api bagai ni. Kereta-kereta moden sekarang ni, dia tak perlukan fire order dah. Dia siap wire sampai kat plug coil tau. Tapi apa yang penting, dia akan ada 4 basic tadi. Minyak masuk, pastikan minyak masuk. Valve intake ni terbuka. Valve intake mesti kena terbuka. Masa angin masuk, valve 2 biji. Tapi dia kena ikut fire order untuk pembakaran lah. Ada macam 1, 3, 4, 2. Dia akan buka ni dulu. Ikut daripada kuasa cam. Daripada crankshaft bawah, sambung ke timing bell dapat ke cam. Cam akan sampai ke valve. Perjalanan hidup dia. Sebab tu kena faham. Jangan tahu buka pasang je. Lah macam ni. Dam, kau kena faham ke Dam? Okey kena juga. Okey, so bila valve exhaust, valve intake, angin masuk, dia akan bercampur sekali dengan petrol daripada injektor. Macam kereta carburetor, dia akan masuk angin dengan petrol sekali. Tapi kalau kereta-kereta moden ni ada injection pula. So dia akan buka dan sampai satu tahap sistem masuk dah habis, piston akan turun. Masa tu dia akan ada sistem mampatan. Macam mana nak mampat? Valve bocor, aku tak boleh mampat. Itulah cerita kereta ni. So bila kalau valve tak bocor, aku boleh mampat. Dia akan mampatkan angin dengan petrol tadi. Dia mampat kau atas ni. Pap. Dia nak mampat ngeletar macam tu tau. Masa dia mampat tu, lepas tu dia akan ada sistem letupan. Plug coil akan dapat signal daripada ECU. Kau kena meletup. Kalau kau tak meletup, maknanya kau tukang. Aku meletup tapi valve bocor. Aku tak boleh nak letup sedap sangat. Dulu letup power sebab valve bocor. Aku letup tak kuat, ala kadar lebih kurang. Faham tak? Sikit menjiwai benda ni, bagi korang faham. Dia letup. Mana dia meletup tu, crankshaft akan berpusing bahagian bawah, piston tu akan turun balik. Dia meletup, dia akan tolak lah macam korang tumbuk dia. Dia ke belakang. Bila dia ke belakang, masa tu dia akan ada asap. Kumpulan-kumpulan asap, gumpulan-gumpulan asap. Bila dah ada asap, macam nak buang asap ni? Adalah sistem keluar daripada exhaust pula. Piston tu tolak balik. Sistem tu tolak balik, valve terbuka, dia keluarkan sistem pembakaran. Boom. Dia proses balik yang sama. Masa dia piston naik atas, piston ni pula yang buat letupan. Dia macam tu bermain. Okey. So kesimpulan daripada kereta ni, korang jangan biasa cabut gigi salah. Macam Mona ni throttle body dah berapa, crank sensor berapa. Cuba dapatkan maklumat daripada bengkel dulu. Ada scan komputer. Macam basic asas macam ni, komputer tak akan dapat kenal pasti kereta ni loose compress. Cuma komputer akan dapat kenal pasti yang mengatakan knob sensor, blok sensor rosak. Dia hanya bagi blok sensor tu rosak. Kita pun komen baru nak belajar ni, bukan sikit condemn, tapi reality sikit tengok. Blok sensor rosak, kereta jacking blok sensor tu automatik. Kalau tak rosak pun, bila enjin tu bergegar, dia dapat signal gegaran terlampau kuat. ECU akan baca, kau ni gegar kuat sangat, kenapa? Aku bagi lampu check light keluar. Korang pun menggelabah. Pergi pomen pun cocok komputer. Cocok komputer, test, scan, tengok, knob sensor, blok sensor keluar. Ni sensor ni kena tukar. Padahal enjin macam ni. Enjin macam ni tukar blok sensor. Melainkan dah. Enjin cantik, tapi sensor tu macam wire putus ke, ataupun sensor tu memang tak ada bacaan.
boleh tengok untuk bacaan dia pula sebenarnya. Cuba tengok daripada komputer tu. Komputer ni sebab tu korang pergi kedai, diorang charge. Sebab diorang beli komputer tu dengan harga mahal. Bukan korang nak free bagai semua. Sebab dalam tu dia ada data. Boleh baca semua data. Data angin masuk, data gegaran, data pembakaran, data air sejuk, air panas, data oksigen keluar. Oksigen asap. Ha? Oksigen. Yang daripada exhaust ni. Carbon di outside. Lepas tu dia jumpa tu. Bukan nanas tu apa? Catalytic converter tu dia tapis pula tu. Kalau sikit nak ajar korang berlebih ni, sikit pun tak pun nak pandai ke sebenarnya. Okey, mari tengok sini Adam. Okey, ni dia punya permukaan dia. Kalau kita tengok daripada bahagian atas ni. Okey, ni macam biasa keladak-keladak ni. Nanti kita akan cuci bersih balik Nampak ni. Memang bocor betul. Okey, blok sensor yang sikit cakap tadi benda ni. Ni dia melekat kat blok. Dia tak ada laluan minyak ke, dia tak ada laluan angin ke, dia tak ada laluan air ke, tak ada. Dia cuma dapat signal daripada blok ni. Blok ni. Bila blok ni gegaran terlampau kuat, dia akan keluar arrow code ni. Kita pun tukarlah benda ni. Kena pastikan enjin tu tak ada gegaran dulu. Kalau tak ada gegaran, barulah cek wire putus ke, bagai-bagai. Alang-alang korang buka ni, korang boleh cek kereta-kereta customer sebenarnya. Dalam keadaan kita buka macam ni, kita berpuas hati sebenarnya. Okey, macam contoh kereta ni, kita akan buat juga timing bell dia. Disebabkan timing bell dia ni, dia sebelum ni dia pakai timing bell cat ayam kot. Sikit rasa sebab kalau korang tengok kat sini, adalah sebab-sebab sikit malas nak cerita pasal tu nanti banyak pula tu. Sistem air dia pun dalam keadaan karat-karat manja macam tu Make sure nanti kita akan flush balik. Nanti sikit akan tolong tengok juga pasal thermostat kereta ni. Di mana thermostat ni nanti kita kena tengok condition dia juga. Sebab sikit tak nak nanti bila kita buat kos yang tinggi macam kereta ni, kita tak nak ada masalah disebabkan thermostat overheat kereta. Faham Okey, selain daripada tu, itu je lah. Okey, cantik. Faham dah? Roger. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.